Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi, alhamdulillah, dalam salah satu siri pengajian di Tirmizi Center. Kita membaca kitab Musnad Imam Ad-Darimi ataupun kadang-kadang dipanggil Sunan Ad-Darimi, iaitu karya Imam Abdullah bin Abdul Rahman Ad-Darimi yang meninggal pada tahun 255 Hijrah, seorang imam hadis yang terkenal. Kita sampai kepada bab yang ketiga pada kali ini, iaitu kaifa kana awwalu sya'nin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah permulaan Nabi ni dia nak dilantik, nak diisytiharkan atau nak mendapat petunjuk bahawa beliau akan menjadi Nabi. Baik, hadis yang seterusnya ataupun hadis dalam bab ini ialah hadis ke-15. Kata Imam Ad-Darimi, akhbarana Nu'aim bin Hammadin qala hadatsana Baqiyatu an Bahirin an Khalid bin Ma'dana qala hadatsana Abdul Rahman bin Abd as-Sulami an Utbah bin Abd as-Sulami annahu haddatsahum wa kana min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utbah bin Abd as-Sulami mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada ataupun ketika ditanya oleh seorang lelaki, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu rajul, seorang lelaki, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, kaifa kana awwalu sya'nika ya Rasulullah, bagaimanakah mula-mula sekali Rasulullah tahu bahawa baginda akan menjadi Nabi? Maka Rasulullah menjawab, kanat hadinati min bani Sa'ad bin Bakr, ketika itu aku berada di perkampungan Sa'ad bin Bakar, iaitu dengan Halimatus Sa'diyah, yang kita Sa'diyah itu Sa'ad bin Bakar. Kemudian baginda berkata, maksudnya baginda terus cerita situasi keadaan di mana baginda dihantar untuk dijaga di perkampungan Bani Sa'ad, dihantar di situ untuk dipelihara oleh ibu susunya dan juga penjaganya, iaitu seterusnya menjaganya, iaitu Halimatus Sa'diyah, di kawasan tu, maksudnya tempat itu. Ketika ini baginda menyebut bahawa suatu hari fantalaqtu ana wa ibnu laha fi buhmin lana wa lam na'khudh ma'ana zadan. Satu masa aku keluar bersama anak-anak Halimatus Sa'diyah, kami nak pergi gembala kambing. So ini antara latihan baginda, mempersiapkan diri baginda, dan seperti anak-anak yang lain di zaman itu, ada kekuatan, ketangkasan, kebijaksanaan, kesabaran untuk menjaga, mengembala kambing. Kemudian dia kata, aku keluar dengan anaknya, itu anak susu anak ibu dia, anak penjaga dia, iaitu Halimatus Sa'diyah. Sampai di sana dia kata, kami tak bawa bekalan makanan. Jadi pergi tempat jauh, tak bawa bekalan. Maka aku berkata, ya akhi, idhab fa'tina bizari min indi ummina. Wahai saudaraku, pergilah ambil makanan daripada mak kita. Dia bahasa dia mak, ibu, sebab jaga dia. Maka dia kata, pergilah saudara dia pergi, maka aku yang jaga kambing. Tiba-tiba fa'aqbala ta'iran abyadan, dia nampak macam dua burung yang putih. Dalam riwayat lain menyebut dua malaikat. Itulah malaikat yang nampak macam berbaju putih ataupun warna putih, datang macam burung sebab terbang datang. Maka salah satu yang daripada yang terbang tu berkata, huwa, diakah itu? Itukah dia? Mereka tengah mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka datang dengan tiba-tiba, kemudian datang, pegang dia, kemudian terentangkan dia dan bedah dada dia. Ini yang dipanggil peristiwa bedah dada. Bermula-mula sekali. Kita tahu bahawa peristiwa bedah dada ni ada dalam beberapa riwayat, dalam beberapa keadaan. Antaranya ialah yang masyhur ialah ketika Isra' dan Mi'raj. Dan ada ulama katakan keseluruhan bedah dada ni atau belah dada ni ialah ada yang kata 3 kali, ada yang kata 4 kali, disebut oleh para ulama. Ini antaranya di yang awal sekali. Baik. Kemudian bila belah dada menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjaga, memelihara, menyucikan, membersihkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Malaikat yang belah dada. Maka
Apa yang dibuat? Dikeluarkan 2 ketul darah merah yang pekat ataupun kehitaman. Maksud dikeluarkan, yang sebagian hadis menyebut bahawa tempat untuk syaitan mengganggu Nabi, maka dikeluarkan. Jadi ini kita panggil bagaimana Rasulullah ni, para Nabi dan Rasul dipelihara oleh Allah. Macam kita ni, kita tak ada pemedahan macam ni. Kita ni manusia yang sering terlupa, buat salah itu dan ini, sebab kita ada dalam hati kita macam-macam. Kalau kita nak bersihkan hati, maka diajak oleh baginda sallallahu alaihi wasallam berzikir, Quran, bertaubat. Kita bersihkan hati yang diajak oleh baginda. Tapi baginda sendiri dan para rasul, mereka diberi, mereka lah yang terpilih. Itu maksudnya. Allah yastafi, Allah pilih dalam Quran sebut. Maka dipilih, maka ini antara rahmat, kasih sayang dan kurniaan Allah kepada baginda. Kemudian salah satu daripada malaikat itu mengatakan, itini bima'i thaljin, maka dibasuh dalam tu dengan air salji, air yang sejuk. Kemudian dibasuh lagi hati dibasuh. Kemudian didatangkan as-sakinah, sebagian riwayat menyebut hikmah, ilmu, iman, semua dimasukkan. So kita ni kalau nak masukkan benda ni mesti melalui proses. Kalau nak ilmu, kita tak dapat serta-merta. Kita dapat daripada pembelajaran, pembacaan, hafazan dan doa kepada Allah supaya Allah mudahkan kita mencari ilmu. Maka para Nabi dan Rasul, mereka diberikan ilmu. Mereka dianugerahkan oleh Allah SWT. Sebab itu baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan Nabi akhir, Nabi yang paling diberikan pelbagai kurniaan. Kita sebut Ashrafil Anbiya wal Mursalin, semula-mula Nabi dan Rasul, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu Nabi dan Rasul, Khatamul Anbiya, penutup Nabi dan Rasul. Lihatlah bagaimana indahnya kurniaan Allah kepada Nabi kita. Dimasukkan as-sakinah, ketenangan, dan ada riwayat mengatakan ilmu, hikmah, semua dimasuk keimanan. Dikeluarkan yang tak elok, dimasukkan yang elok. Ini kita panggil ulama-ulama yang berbicara soal akhlak, soal tasawuf, soal pencerahan hati, menyebut bahawa kita mesti membuang perangai yang tak elok. Ada proses pembuangan dia dan ada proses memasukkan benda yang baik. So ini melalui proses latihan, melalui kesusahan dan kepayahan, melalui masa, dan setengah ulama kata melalui juga kurniaan Allah SWT. Sebab bukan mesti masa yang terlalu lama, kadang-kadang Allah boleh beri dalam masa yang singkat. Seperti mana Allah SWT menyucikan hati ahli-ahli sihir Fir'aun yang pada awal pagi menentang Nabi Musa dan membodek Fir'aun. Tiba-tiba hampir tengah hari waktu duha, mereka beriman kepada Nabi Musa. Kemudian di hujung hari itu mereka dibunuh syahid. Mereka lawan Fir'aun. Jadi sebagai ulama, antaranya ialah tuan guru kita yang terkenal Syekh Ahmad Fahmi Zamzam menyebut ketika dia menguraikan kitab Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah, dia kata ada waktunya Allah berikan penyucian hati dalam masa yang singkat kepada hamba-Nya yang terpilih. Jadi ada melibatkan masa, melibatkan usaha, melibatkan wirid, melibatkan zikir. Tapi Rasulullah SAW kepada Nabi diberikan penyucian dan penambahan. Begitu satu kurniaan Allah SWT. Kemudian dijahit, disebut sini fahasahu, maksud dijahit, di pembedahan, dijahit balik. Dan kesan jahitan itu, kalau kita lihat dalam hadis Sahih Muslim antaranya, Anas bin Malik kata, aku melihat kesan jahitan tu di dada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nampak kesan tu. So ini memang physically nampak. Itu maksud. Kemudian dicop dengan cop kenabian, khatamun nubuwah. Maknanya dijahit di sini, dicop di belakang. Inilah kita panggil dalam kitab-kitab hadis disebutkan Rasulullah ni ada tanda kenabian di belakang badan dia, di bawah tengkuk dia, di antara kedua bahu dia, ke kiri sikit tapi agak di tengah-tengah. Ini kelas kita insya-Allah, Syama'il Muhammadiyah, kelas kita di sini Termis Center, kita akan sentuh dalam bab yang kedua. Dan sebagian ulama mengatakan bahawa tanda kenabian Nabi terdahulu di tempat lain.
di tangan dan sebagainya. Tapi tanda kenabian Nabi akhir zaman di belakang. Dan ini tanda-tanda ini ataupun tanda ini telah pun diketahui oleh ahli kitab. Sebab itu datangnya orang-orang yang asalnya ahli kitab datang nak tengok tanda tu di badan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Salman Al-Farisi yang kita akan lihat dalam kitab Asy-Syamil Muhammadiyah dalam bab yang kedua, insya-Allah. Jadi itulah kata ulama, mula riwayat ni menunjukkan bahawa mula munculnya tanda kenabian ialah ketika ini, selepas pembedahan. Diletakkan cop sebagai untuk seal pembedahan itu dan selesainya operation selesai. Baik. Kemudian ditimbang, maksudnya diletakkan macam ada dacing timbang tu, diletakkan Nabi SAW di satu tempat, satu timbang tu, dan diletakkan 1000 manusia daripada kalangan umatnya yang biasa ditimbang yang satu lagi. Maka apa yang berlaku? Nabi SAW lebih berat, imannya, amalnya lebih berat. Maka Nabi SAW mengatakan bahawa dia melihat timbang tu berapa besar mana tak tahulah, dia melihat dan dia kata dia risau bahawa bila timbang kan, bila kita timbang dua, satu timbang berat, satu timbang ni naik atas, sebab ni berat, ni ringan, dia risau takut yang ramai ni akan jatuh atas dia. Punyalah timbang tu menimbang 1 dan 1000. Jadi kata malaikat tadi, kalau semua umatnya boleh mengatasi baginda, pasti baginda akan cenderung kepada mereka. Maksudnya baginda sendiri tak terpengaruh oleh apa-apa benda yang tak betul. Nabi lebih daripada semua umat dia. Kemudian mereka meninggalkanku. Dah habis pembedahan. Proses ni lama lah. Bayangkan seorang kanak-kanak kecil terkejut, datang tiba-tiba pembedahan begitu begini. Dan pembedahan ni kira dipanggil dilihat oleh baginda. Maksud tak dibius ataupun orang sebut sekarang ni dibius separuh, ataupun dilihat pembedahan tu, dapat melihat sendiri. Maka bayangkan bagaimana takut, terkejut dan sebagainya. Maka baginda mengatakan lepas itu, wa fariqtu faraqan syadidan. Fariqtu maksud aku takut, aku gemetar. Apa yang berlaku sebenarnya? Bimbang, sangat-sangat takut, berubah muka dia. Dan sebagian riwayat menyebutkan bahawa muka Nabi pucat, tak ada darah. Bimbang, takut, terkejut semua tiba-tiba, itu maksud. Kemudian datang saudara-saudara dia ataupun anak Abu Sa'adah datang bawa balik kepada ibu dia, masuk kepada Abu Sa'adah, bagi tahu apa yang berlaku. Maka Abu Sa'adah risau, cepat-cepat dia bawa, dan dia takut, dia kata a'idzuka billah, aku mohon dengan Allah untuk melindungimu. Maka dia cepat-cepat bawa naik unta, cepat-cepat pergi dekat mak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud dia bimbang, kan? Maksudnya kebimbangan dia tu takut apa sebenarnya berlaku ni, kan? Dia nak jaga aje. Jadi macam ni. Maka apa yang berlaku, mak Nabi kata apa, ataupun dia kata apa, Hamzah dia kata apa, addaitu amanati wa zimmati, aku dah tunaikan tugasku, tapi berlaku hari ini benda sebegini. Jadi yang menariknya disebut di sini, mak Nabi tak terkejut dengan benda tu. Kalau kita cerita benda tu kan, ya Allah, biar betul. So ni tak terkejut. Kenapa? Dia kata ketika aku dah nampak macam-macam tanda. Aku dah nampak macam-macam tanda. Sebagian riwayat menyebutkan mak Nabi kata semasa dia mengandungkan Rasulullah tak sakit, tak rasa macam orang lain, dan rasa senang dan begitu dan begini. Ini Rasulullah, Nabi, kan? Allah pelihara, Allah beri tanda, Allah mudahkan semuanya, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mak dia kata, aku bermimpi nampak cahaya keluar pada perut aku. Aku dah nampak tanda-tanda dia. Apa yang kau cakap ni hanya mengesahkan lagi bahawa ini anak aku akan jadi orang hebat. Ni somebody. Kita ni nobody je lah, tak payah lebih-lebih. Tapi Rasulullah, mak dia dah pun tahu sesuatu akan jadi. Jadi ibu susuan dia terkejut, mak dia tak terkejut. Kemudian riwayat selepas itu juga riwayat yang sama,
iaitu Abu Dzar pula bertanya. Tadi dalam riwayat yang pertama tadi ataupun yang ke-15 tadi, seseorang lelaki bertanya. Sekarang ni Abu Dzar bertanya. Baik, InsyaAllah kita akan sambung sebab dah pun azan. Semoga apa yang kita baca tadi akan, walaupun satu hadis saja, tapi akan beri kita gambaran bagaimana indahnya anugerah Allah kepada Nabi kita dan bagaimana kita mengambil pengajaran daripada kisah tersebut, iaitu kita mesti bersihkan hati kita untuk kita berusaha menjadi orang yang lebih baik. Wallahu a'lam. Sebabkan azan kita berhenti. Terima kasih kerana ikuti. Akan datang kita akan sambung dan insya-Allah rakaman-rakaman yang akan disusun, akan boleh dilihat kembali. Kita berhenti pada hadis ke-15. Akan datang kita akan sambung hadis ke-16, hadis Abu Dzar tentang bab ketiga, bab permulaan baginda mengetahui baginda akan menjadi rasul. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.